Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Lantik pemimpin gagal tidak masuk akal. Ramai yang gempar apabila mendengar bekas Perdana Menteri yang gagal, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dilantik menjadi Pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN. Lebih menggemparkan, pihak yang melantik itu pemimpin partinya sebelum ini berteriak bahawa Mahyadin gagal menangani COVID-19, derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dan lain-lain. Bagi Setiausaha Keadilan, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, keputusan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob itu amat mengecewakan. Mahyadin ketika memegang tampuk pemerintahan negara telah ternyata gagal menguruskan respon negara dalam wabak COVID-19 sama ada dari segi kesihatan, ekonomi maupun pendidikan. Mahyadin yang bertanggungjawab atas penderitaan rakyat ketika ini, ujarnya dalam satu kenyataan. Saifuddin juga mengungkit tindakan Mahyadin yang melaksanakan darurat kononnya bertujuan memerangi COVID-19, tetapi apa yang terjadi adalah sebaliknya. Kata Saifuddin, pengakhiran darurat pula yang dibuat tanpa perbahasan di Parlimen ditegur pihak Istana Negara yang melihat tindakan kerajaan Mahyadin mengelirukan Parlimen. Tindakan ini membawa kepada kejatuhan beliau. Menurut beliau, pelantikan Mahyadin sebagai pengerusi MPN menambah satu lagi lapisan birokrasi yang tidak wajar kerana Mahyadin masih perlu membentangkan saranan MPN kepada jemaah menteri dahulu. Adakah Ismail tidak yakin dengan menteri-menterinya? Sejauh manakah Mahyadin bersedia memberi saranan kepada Ismail Sabri untuk membatalkan atau menambah baik mana-mana dasar pengurusan pandemik yang digubal semasa Mahyadin menjadi PM tetapi tidak berkesan dalam menangani pandemik? Adakah bukan akan ada kecenderungan mantan PM akan cuba mempertahankan legasinya dan bukan menilainya secara objektif? Bidas Saifuddin. Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru itu juga mempersoalkan mengapa Mahyadin diberikan tempat di dalam kerajaan Ismail Sabri, melainkan tujuan survival politik Ismail semata-mata. Sampai bila rakyat dan negara perlu menjadi korban kepentingan politik? Soal beliau. Sementara itu, Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Muhammad Faiz Fazil berkata, ini adalah kerajaan insanity. Beliau memetik definisi Albert Einstein mengenai insanity sebagai melakukan perkara yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeza. Kata Faiz, Kabinet Ismail Sabri adalah kabinet kita semula. Ia mengekalkan ramai menteri yang sama ketika pentadbiran Mahyadin yang terbukti sebuah kerajaan gagal sebelum ini. Beliau membangkitkan beberapa contoh yang nampaknya begitu menyerlah kebejatannya. Antaranya, pertama, Menteri Pendidikan yang sama walaupun polisi flip-flop. Pembelajaran PDPR yang tidak berkesan dan ramai pelajar tercicir dalam pendidikan. Kesenjangan pendidikan melebar antara kaya dan miskin, bandar dan luar bandar. Yang kedua, walaupun ekonomi negara lumpuh, rakyat hidup susah dan ramai yang hilang pekerjaan dan penjagaan, tetapi Menteri berkaitan ekonomi tetap juga dikekalkan. Ketiga, sektor pertanian gagal dimajukan bagi memastikan food security dan bekalan makanan cukup untuk mengawal harga makanan, tetapi diteruskan khidmat menteri yang sama. Seterusnya, Faiz berkata Mahyadin sebagai peneraju utama Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini ternyata gagal mengawal pandemik COVID-19. Kegagalan ini disumbang oleh kelemahan tadbir urus termasuk kelewatan perolehan untuk membeli vaksin. Pusat pemberian vaksin PPV yang tidak mencukupi dan tiada pusat kuarantin disediakan. Justru beliau mempertikaikan kenapa Mahyadin yang gagal itu dilantik pula mempengerusikan Majlis Pemulihan Negara MPN yang bertaraf menteri. Jadi apa yang diharapkan kerajaan Ismail Sabri dengan MPN ini sebenarnya? Adakah MPN satu badan kosmetik semata-mata? Adakah lantikan ini demi survival politik dan bukan berasaskan pentadbiran yang objektif? Selain membazir ruang rakyat di saat kantor negara yang kering yang menambah krisis birokrasi, sesudah kabinet besar dibentuk iaitu 69 orang demi mencapai scheme of things, maka tiada beza antara Ismail Sabri dan Mahyadin, tegas Faiz. Kemanakah negara kita hendak dibawa dengan pelantikan yang tidak masuk akal ini? Tidak mengapa mengkompromi prinsip asalkan jawatan selamat. Apakah ini mesej yang ingin kita sampaikan kepada generasi di masa depan?